Assalamualaikum dan selamat sejahtera. Saya Nurul Syuhada binti Miswan. Assalamualaikum, nama saya Musfirah binti Muhammad Razi. Assalamualaikum. Nama saya Putri Masyita binti Mula Mahmud. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Saya Nur Syahida binti Abdul Rahman. Hai, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Selmi Ardila binti Suhaimi. Terdapat 3 objektif kajian bagi tugasan ini. Yang pertama adalah untuk mengkaji prinsip-prinsip rukun negara. Yang kedua adalah untuk menganalisa sejarah dan kepentingan rukun negara. Objektif yang ketiga adalah untuk mengupas tentang faktor, kesan, langkah dan cabaran dalam menghayati prinsip rukun negara dalam pembinaan etika dan peradaban. Saya akan menerangkan pengenalan mengenai rukun negara. Sebelum itu, saya ingin memberitahu bahawa kami dari kumpulan 2 telah memilih tajuk penghayatan rukun negara dalam pembinaan etika dan peradaban. Okey, bagi etika dan peradaban manusia, ianya sangat penting dalam perkembangan semasa. Namun, penghayatannya sentiasa dipengaruhi oleh sejarah, struktur sosial dan biografi masyarakat itu sendiri. Penghayatan etika dan peradaban di negara ini dapat dijelaskan berdasar perjalanan sejarahnya iaitu pra-kolonial, kolonial dan pasca-kolonial. Jadi, tujuan kajian ini dilaksanakan adalah untuk meneliti tentang penghayatan rukun negara dalam pembinaan etika dan peradaban yang kian melupus dalam kalangan rakyat Malaysia kini. Saya juga akan berkongsikan bagi makna rukun negara. Rukun negara adalah satu prinsip yang tidak asing bagi negara Malaysia. Dan rukun negara juga merupakan ideologi kebangsaan bagi negara kita. Rukun negara juga mempunyai makna tersendiri di mana ianya adalah untuk mendukung cita-cita demi mencapai perpaduan yang lebih erat dalam kalangan masyarakatnya. Rukun negara juga terdapat 5 prinsip iaitu yang pertama, kepercayaan kepada Tuhan, yang kedua, kesetiaan kepada raja dan negara, ketiga, keluhuran perlembagaan, keempat, kedaulatan undang-undang dan kelima, kesopanan dan kesusilaan. Serta prinsip rukun negara ini juga mempunyai makna yang tersendiri. Seterusnya, saya akan menerangkan tentang sejarah rukun negara. Semua sedia maklum bahawa rukun negara merupakan ideologi kebangsaan bagi negara Malaysia. Namun, bagi sejarahnya saya pasti ada yang tidak tahu. Okey, rukun negara ini telah diisytiharkan pada 31 Ogos 1970 dan ianya bersempena ulang tahun kemerdekaan Malaysia yang ke-13. Pengisytiharan ini dibuat oleh Seri Paduka Baginda Yang di-Pertuan Agong iaitu Almarhum Tuanku Ismail Nasiruddin Shah ibni Almarhum Sultan Zainal Abidin. Jadi sejarah rukun negara ini tercipta setelah Malaysia merdeka dan negara mula dibangunkan. Ini menyebabkan Majlis Perundangan Negara perlu bertanggungjawab menjadi pemikir dalam merangka perpaduan negara serta mencari satu cara untuk mengatasi garis pemisah antara kaum. Di samping itu, berdasarkan sejarah rukun negara ini mengatakan bahawa terlahirlah satu ideologi kebangsaan yang baru iaitu rukun negara yang telah digubal sebagai falsafah negara. Rukun negara ini adalah untuk mencapai objektif iaitu supaya perpaduan yang lebih erat dapat dicapai dalam kalangan masyarakat serta mencipta satu masyarakat yang adil agar kemakmuran negara dapat dinikmati bersama secara adil dan saksama. Terdapat 5 faktor kurang penghayatan rukun negara. Antaranya ialah
Kurangnya pendedahan terhadap rukun negara. Kita mudah terpengaruh dengan budaya barat. Antara budaya barat yang negatif ialah terlalu berteraskan hiburan yang melampau, pergaulan bebas tanpa batas dan hilangnya amalan budi bahasa. Perkara ini sangat bertentangan dengan prinsip rukun negara yang kelima, iaitu kesopanan dan kesusilaan. Pendedahan yang tidak mendalam akan menyebabkan sesetengah pihak melupai rukun negara sehingga berlakunya penghinaan terhadap institusi beraja dan pelanggaran undang-undang. Oleh itu, rakyat yang mempunyai pendedahan yang meluas dan mendalam akan menghayati rukun negara dan ini akan mewujudkan semangat cinta akan negara. Seterusnya, faktor kurang penghayatan terhadap rukun negara ialah kurang memahami sejarah pembentukan rukun negara. Remaja pada hari ini tidak mengambil tahu dan tidak peduli tentang bagaimana tercetusnya rukun negara kerana masyarakat pada hari ini hanya beranggapan bahawa rukun negara adalah satu retorik yang diturunkan dari satu generasi ke generasi. Hal ini terjadi kerana masyarakat pada hari ini tidak mengambil tahu tentang sejarah pembentukan rukun negara kerana mereka tidak lagi melihat kepentingan rukun negara pada zaman moden ini. Masyarakat Malaysia pada hari ini hidup dalam keadaan aman dan harmoni hasil daripada sejarah daripada pembentukan rukun negara itu sendiri. Yang ketiga, kurangnya faktor penghayatan rukun negara ialah rukun negara hanya dihafal di bibir tetapi gagal untuk dihayati. Rukun negara merupakan ideologi kebangsaan bagi mencapai objektif dalam memupuk perpaduan sesama kaum. Tetapi malangnya, prinsip dan cita-cita ini sekadar diingat dan dihafal oleh rakyat Malaysia. Kefahaman masyarakat mengenai prinsip rukun negara ini masih lagi cetek dan masih lagi dangkal. Malah jauh lagi untuk dihayati oleh masyarakat kerana buktinya sehingga kini masih lagi timbul isu pertikaian mengenai bahasa kebangsaan, gagal mengunjung keluhuran perlembagaan. Oleh itu, jelas menunjukkan bahawa rukun negara ini hanya dihafal tetapi gagal untuk dihayati. Yang keempat, pengaruh budaya luar. Hal ini dikatakan demikian kerana budaya luar yang sangat mementingkan nilai-nilai sekularisasi dan liberalisasi. Minda generasi muda telah dipengaruhi dengan sangat hebat tentang nilai-nilai ini dan telah dipengaruhi dengan budaya hiburan yang dibawa oleh negara luar. Budaya hiburan ala Hollywood, Bollywood yang keterlaluan ini sangat bertentangan dengan batas-batas dan norma masyarakat di negara ini. Tambahan pula, budaya hidup barat yang individualistik ini sedikit demi sedikit menghakis budaya tradisi kita yang sangat mementingkan kekitaan dan patriotisme masyarakat Malaysia. Oleh itu, jelas menunjukkan bahawa prinsip rukun negara sangat mementingkan perpaduan, bukan individualistik seperti yang ditunjukkan oleh budaya luar. Akhir sekali, kurang penekanan daripada institusi keluarga. Hal ini dikatakan demikian kerana terdapat segelintir ibu bapa menyerahkan tugas pendidikan sepenuhnya kepada pihak sekolah. Ibu bapa seharusnya bertanggungjawab dalam memberikan pendidikan awal sejak di rumah lagi. Ibu bapa juga bertanggungjawab dalam mendidik anak-anak supaya memahami dan memastikan prinsip ini dihayati oleh anak-anak dan memberikan role model yang terbaik untuk mereka. Bapa dan pihak sekolah perlu bersama-sama memberikan pendidikan dan pendedahan tentang prinsip rukun negara kerana ilmu ini perlu diserapkan sejak mereka masih kecil lagi. Saya akan menerangkan tentang kepentingan rukun negara dalam pembinaan etika dan peradaban. Seperti yang sedia maklum, Malaysia mempunyai 5 prinsip rukun negara. Rukun negara ini telah menjadi ikutan dan teladan kepada rakyat Malaysia. Malah mereka mengamalkannya tanpa syak wasangka. Oleh itu, pentingnya rukun negara dalam memastikan keamanan dan kestabilan negara terjamin.
Kepentingan rukun negara yang pertama adalah mencapai perpaduan kaum. Malaysia mempunyai tugas yang getir dalam menyatu padukan rakyatnya yang terdiri daripada pelbagai kaum seperti Melayu, Cina, India dan sebagainya. Rukun negara merupakan aspek yang penting dalam membentuk satu bangsa dan negara. Oleh itu, perpaduan berdasarkan rukun negara dapat dicapai melalui dasar pendidikan, dasar kebudayaan, dasar sukan alat perpaduan. Sebagai contoh, perpaduan dapat dicapai melalui dasar pendidikan adalah dengan menyeragamkan sistem persekolahan yang sama seperti sekolah kebangsaan. Perpaduan melalui dasar kebudayaan dicapai melalui sambutan perayaan secara besar-besaran peringkat kebangsaan bagi setiap kaum di Malaysia. Manakala dasar sukan alat perpaduan pula melalui penlibatan setiap kaum secara aktif dalam bidang sukan mampu memperkukuh perpaduan. Sebagai contoh, kaum Cina mendominasi sukan badminton, manakala kaum Melayu mendominasi sukan bola sepak. Namun kita tetap menyokong mereka sebagai pasukan yang membawa nama Malaysia dan bukannya hanya menyokong kaum tertentu sahaja. Kepentingan kedua adalah mencipta cara hidup demokratik. Malaysia mempunyai perlembagaan negara yang menjamin kebebasan dari aspek hak asasi dan kegiatan politik asalkan ianya tidak melanggar undang-undang dan perlembagaan. Pengamalan idea demokrasi adalah di mana semua ahli politik berpegang kepada prinsip demokrasi. Sebagai contoh, pilihan raya merupakan medan di mana rakyat memilih pemimpin atas kehendak sendiri. Oleh itu, setiap pemimpin yang dipilih mestilah mengutamakan kepentingan bangsa negara apabila berlaku sebarang masalah. Kepentingan rukun negara yang ketiga ialah mencipta masyarakat yang adil. Kekayaan sumber negara perlu diagihkan secara adil dan saksama. Namun, dengan adanya pengenalan kaum, matlamat ini tidak akan wujud. Matlamat ini merupakan cabaran yang besar dalam bidang ekonomi dan sosial menurut Wawasan 2020. Hal ini kerana dalam sebuah negara yang maju tidak sepatutnya wujud masyarakat yang kaya semakin kaya, miskin menjadi semakin miskin. Jurang yang besar antara masyarakat yang kaya dan miskin akan mengakibatkan rusuhan atau perselisihan. Oleh itu, selaras perkembangan negara yang maju, setiap masyarakat perlu diberi bantuan dan peluang bersaing sekaligus memusnahkan penindasan terhadap sesebuah golongan. Seterusnya, membentuk masyarakat yang liberal dalam masyarakat. Liberal yang terkandung dalam rukun negara dimaksudkan dengan sifat keterbukaan dalam penerimaan pelbagai kaum dan budaya tanpa berpaling daripada Tuhan, undang-undang dan prinsip kesopanan dan kesusilaan. Masyarakat Malaysia bebas untuk menganut agama, adat resam dan kebudayaan masing-masing selagi tidak bertentangan dengan perpaduan negara. Sebagai contoh, walaupun agama Islam merupakan agama rasmi negara, agama lain seperti Hindu, Buddha dan sebagainya masih boleh dianuti. Bukan itu sahaja, bahasa Mandarin juga digunakan dalam urusan sekolah dan pejabat walaupun bahasa Melayu merupakan bahasa kebangsaan. Kepentingan yang terakhir adalah membina masyarakat yang progresif. Masyarakat progresif merupakan masyarakat yang dibentuk dengan adanya sifat kemanusiaan. Malaysia menjadikan Jepun sebagai teladan untuk melahirkan masyarakat yang progresif, untuk melahirkan masyarakat Malaysia yang arif dan bijaksana selari dengan perubahan pesat dalam bidang ilmu pengetahuan, sains dan teknologi. Masyarakat progresif mestilah berintegriti dan kaya dengan nilai murni seperti baik hati, sopan santun, bertanggungjawab dan amanah. Prinsip rukun negara mempunyai integriti melahirkan masyarakat beretika untuk pembangunan negara yang progresif dan rahmah. Namun, kemajuan yang dicapai dipastikan tidak memberi kesan negatif kepada negara. Saya akan meneruskan pembentangan dengan membentangkan mengenai kesan kurang penghayatan terhadap rukun negara. Penghayatan terhadap rukun negara semakin lama semakin dilupakan oleh sesetengah individu ditelan arus zaman. Oleh hal yang demikian, tercetuslah implikasi negatif akibat tidak menghayati rukun negara. Antara kesan tidak menghayati rukun negara ialah menyebabkan masalah perpaduan kaum. Antara isu perkauman yang kebiasaannya terjadi berpunca dari sikap rasisme, penghinaan dari sudut agama, penggunaan bahasa kasar, penghinaan serta mempertikaikan hak sesebuah kaum. Isu-isu seperti ini akan menimbulkan salah faham antara satu sama lain sehingga boleh tercetusnya pergaduhan. Saya telah dapati antara isu perkauman yang timbul pada 2020 ialah berkaitan penulisan Jawi. Persekutuan Persatuan Lembaga Pengurus Sekolah Cina Malaysia Dongzong membangkitkan mengenai pembelajaran tulisan Jawi di sekolah jenis kebangsaan Cina.
Isu ini tidak patut timbul kerana ia sekadar tulisan dan tidak menyentuh berkaitan agama. Selain itu, keruntuhan nilai moral individu juga berpunca daripada tidak menghayati prinsip rukun negara. Antara nilai moral yang dibimbangkan jika seseorang tidak menghayati rukun negara sebaiknya ialah kepatuhan terhadap ajaran agama. Kepercayaan kepada Tuhan, prinsip rukun negara pertama, menegaskan penolakan terhadap ajaran yang menolak kepercayaan kepada Tuhan. Namun, jika tidak menghayati prinsip ini, isu seperti terpengaruh dengan fahaman liberalisme akan timbul. Contohnya terjebak dengan gerakan LGBT dan etis. Perkara ini akan menyebabkan akidah mereka terpesong dan paling membimbangkan apabila menimbulkan kekeliruan kepada orang ramai sehingga lebih ramai yang terpengaruh. Sikap tidak menghayati rukun negara bukan sahaja menyebabkan masalah perpaduan dan keruntuhan nilai moral, malah boleh menggugat institusi beraja. Dasawarsa ini, institusi beraja semakin berani dipersedakan oleh rakyat di negara ini sendiri. Contoh isu yang pernah berlaku pada 2010 ialah penghinaan kemangkatan almarhum Sultan Iskandar ibni almarhum Sultan Ismail menerusi sesebuah blog. Penghinaan tersebut bukan sahaja menimbulkan kemarahan kepada rakyat Johor, malah seluruh rakyat Malaysia. Di samping itu, terdapat juga isu institusi beraja dijadikan bahan jenaka dalam suatu pengucapan awam. Dapat kita lihat bahawa sikap tidak menghayati rukun negara terutama pada prinsip kedua, kesetiaan kepada raja dan negara, menyebabkan seseorang itu tiada rasa hormat akan institusi beraja. Malahan lagi, sikap tidak menghayati rukun negara turut menjadi asbab kedaulatan negara terancam. Prinsip rukun negara keempat, kedaulatan undang-undang yang tidak dihayati sebaiknya menyebabkan seseorang individu itu akan sewenang-wenangnya melanggar undang-undang negara dan secara tidak langsung menggugat kedaulatan negara. Apabila kedaulatan negara terancam, negara akan mudah diancam oleh kuasa luar. Contoh isu yang dapat dilihat ialah isu Filipina sedaya upaya menuntut Sabah sehingga cuba menjadikan Sabah sebahagian wilayahnya dalam pasport negara tersebut. Jika kedaulatan undang-undang di negara ini semakin lemah, kita akan mudah tewas dengan kuasa luar. Seterusnya, tanpa penghayatan sebaik terhadap rukun negara turut memberi implikasi terhadap keharmonian negara. Jika terdapat individu yang tidak mempraktikkan prinsip rukun negara, misalnya prinsip kesopanan dan kesusilaan, ketegangan antara masyarakat mudah tercetus. Pada era kemodenan ini, media sosial menjadi medium utama penyebaran berita tidak sahih sehingga tercetusnya konflik. Pakar deradikalisasi iaitu Dr. Ahmad Al-Muhammadi mengatakan masyarakat kini menjadi semakin politikal di mana menggunakan media sosial sebagai medium menyebarkan pendapat masing-masing sehingga membawa kepada proses radikalisasi. Perkara ini secara tidak langsung akan menimbulkan api permusuhan antara rakyat Malaysia. Kemudian, saya akan membincangkan mengenai cabaran penghayatan rukun negara bagi golongan kini. Cabaran yang pertama ialah tidak mengamalkan ajaran agama. Berdasarkan prinsip rukun negara yang pertama, ianya amat menitik beratkan mengenai kepercayaan kepada Tuhan dan mengamalkan ajaran agama bagi kaum masing-masing. Namun, ada segelintir golongan yang memandang enteng terhadap prinsip rukun negara yang pertama. Ini akan menyebabkan berlakunya jenayah dalam negara kita apabila ajaran yang telah ditetapkan bagi agama masing-masing tidak diendahkan. Merujuk kepada Perlembagaan Persekutuan bahawa agama Islam adalah agama rasmi bagi persekutuan. Namun, agama dan kepercayaan lain bagi kaum lain juga boleh diamalkan di negara dengan aman dan damai. Oleh itu, cabaran ini terjadi apabila seseorang itu ketiadaan pegangan agama dan kepercayaan yang kukuh dalam diri mereka menyebabkan keruntuhan kepribadian mereka sama ada bangsa dan negara. Cabaran yang kedua ialah masyarakat yang pentingkan diri sendiri. Semua sedia maklum bahawa prinsip rukun negara yang kedua ialah kesetiaan kepada raja dan negara. Namun apabila ada segelintir masyarakat yang amat mementingkan diri sendiri,
tanpa memikirkan kesetiaan terhadap raja dan negara menyebabkan wujudnya cabaran ini. Ini kerana ada segelintir golongan yang membuat keputusan sendiri tanpa memikirkan dan minta pendapat dari ketua negara bagi negara Malaysia. Menurut Nur Aini Tahir, setiap lapisan masyarakat mestilah taat dan setia kepada raja dan negara agar sesebuah negara itu berada dalam keadaan makmur dan selamat. Umum mengetahui bahawa Seri Paduka Baginda Yang di-Pertuan Agong adalah ketua negara. Oleh itu, kita seharusnya meletakkan taat setia kita kepada raja dan negara dan berbincang dengan ketua negara sebaik mungkin sebelum membuat sesuatu keputusan agar keadaan negara kita aman dan makmur. Cabaran yang ketiga ialah mengambil kesempatan dalam kebebasan bersuara. Cabaran ini terjadi apabila prinsip rukun negara yang ketiga tidak diendarkan, iaitu keluhuran perlembagaan. Semua sedia maklum bahawa perlembagaan merupakan perundangan negara yang tertinggi dan setiap golongan masyarakat seharusnya menerima, mematuhi dan mempertahankan keluhuran dan kemuliaannya. Perlembagaan ini bertindak sebagai melindungi hak dan keistimewaan setiap rakyat negara itu sendiri. Jadi, dengan mematuhi serta menerima perlembagaan, setiap golongan ada hak dalam bersuara ataupun memberi pendapat. Namun, ada segelintir golongan kini yang mengambil sambil lewa atas nikmat tersebut dan mereka menggunakan inisiatif yang tertakluk dalam perlembagaan dengan tidak baik. Ini kerana mereka menyuarakan tanpa memikirkan undang-undang yang telah ditetapkan sehingga mereka melanggar perlembagaan tersebut. Oleh itu, cabaran ini akan terus berlaku sekiranya pihak tertentu tidak mengambil tindakan. Cabaran yang keempat ialah mempersoalkan kedudukan dan kuasa raja-raja. Berdasarkan prinsip rukun negara yang keempat, iaitu kedaulatan undang-undang, di mana ianya memberi penekanan bahawa setiap rakyat adalah sama taraf di sisi undang-undang. Ini kerana setiap negara mempunyai undang-undang untuk mengawal dan mewujudkan masyarakat yang aman dan harmoni. Ini juga adalah untuk memastikan undang-undang berjalan lancar. Oleh itu, memperlekehkan dan mempersoalkan kedudukan raja-raja ini merupakan satu cabaran yang sangat dahsyat. Dengan cabaran ini, bekas Hakim Mahkamah Rayuan telah membuat satu cadangan bahawa Akta Derhaka harus digubal bagi membendung penghinaan terhadap institusi raja, dan cabaran keempat ini juga dapat dikurangkan apabila wujudnya akta tersebut. Cabaran yang kelima ialah menyalahgunakan teknologi media sosial. Penyalahgunaan teknologi media sosial ini berkait rapat dengan prinsip rukun negara kelima, iaitu kesopanan dan kesusilaan. Ini kerana wujudnya cabaran sebegini adalah apabila golongan kini lebih pantas dan bijak menggunakan teknologi moden sehingga mereka membuat sesuatu perkara di luar kawalan. Ini akan menyebabkan golongan kini terdedah dengan penggunaan teknologi yang meluas sehingga menyebabkan etika dalam diri mereka semakin lupus. Sebagai contoh, apabila seseorang itu terdedah dengan penggunaan teknologi tanpa had menyebabkan mereka akan melakukan sesuatu di luar kawalan seperti menonton laman web yang tak sepatutnya dan menggunakan perkataan yang kasar apabila berhadapan dengan orang. Cabarannya di sini adalah untuk melahirkan masyarakat yang berbudi bahasa dan bersopan santun dengan menerapkan penghayatan rukun negara ini. Oleh itu, semua pihak perlu bersama-sama membantu dalam membentang cabaran ini. Hai, Assalamualaikum. Saya Putri Masyita binti Mullah Mahmud dan saya akan meneruskan pembentangan ini dengan langkah-langkah untuk menghayati prinsip rukun negara. Langkah yang pertama adalah melibatkan diri dalam kelab rukun negara. Sebagai seorang pelajar, kita sudah pun didedahkan dengan rukun negara. Jadi, penglibatan diri dalam kelab rukun negara mampu memantapkan lagi nilai etika dalam diri kita, seperti bersemangat dalam melakukan sesuatu perkara, terutama berkaitan negara kita. Hal ini membolehkan kita memperoleh berbagai manfaat daripada program atau aktiviti yang dianjurkan oleh kelab tersebut. Selain itu, melalui sistem pendidikan, pendidikan awal sepatutnya bermula dari rumah lagi kerana ibu bapa perlu menjadi contoh kepada anak-anak mereka. Pendidikan juga dapat diteruskan di sekolah, iaitu guru-guru berperanan dalam memberi kesedaran kepada para pelajar mengenai rukun negara. Misalnya melalui mata pelajaran pendidikan moral, pendidikan sivik dan kewarganegaraan,
serta prinsip tersebut perlu dipaparkan pada papan kenyataan dan dina sekolah. Langkah seterusnya adalah peranan kerajaan. Kerajaan mempunyai tanggungjawab yang besar untuk memastikan rakyat di negara ini sentiasa menghayati prinsip rukun negara. Maka, kerajaan perlu mengambil langkah yang sewajarnya seperti mengajukan kempen kesedaran kepada rakyat agar mereka dapat menghayatinya dengan sepenuh hati. Ia bertanggungjawab juga boleh menggunakan media massa seperti televisyen, radio dan media sosial untuk menyebarkan maklumat dari semasa ke semasa. Di samping itu, mengadakan pertandingan dari semasa ke semasa. Ini kerana ia dapat menarik minat orang ramai untuk menyertai pertandingan tersebut. Sebagai contoh, mengadakan pertandingan seperti forum, melukis poster, kuis, sajak, syair, menulis esei dan sebagainya. Hal ini membolehkan mereka meluahkan pandangan dan pendapat mereka melalui pertandingan-pertandingan tersebut. Akhir sekali, melalui peranan ibu bapa. Ibu bapa memainkan peranan yang penting untuk mendidik anak-anak mereka supaya mereka memahami dan menghayati prinsip rukun negara tersebut. Hal ini bertujuan untuk memastikan anak-anak mengetahui dan menghayati prinsip rukun negara. Contohnya, ibu bapa boleh menceritakan kepada anak-anak mengenai sejarah negara Malaysia dan maksud setiap kelima-lima prinsip tersebut. Oleh itu, semangat patriotisme dapat dilahirkan dalam diri seseorang individu apabila sudah dididik sejak kecil. Daripada kajian mengenai penghayatan rukun negara dalam pembinaan etika dan peradaban yang kami telah laksanakan, dapat dirumuskan bahawa rukun negara yang telah dibentuk ini amat penting sebagai panduan asas rakyat Malaysia dalam membentuk negara yang sistematik serta harmoni. Dengan bersandarkan pada 5 prinsip rukun negara, kepercayaan kepada Tuhan, kesetiaan kepada raja dan negara, keluhuran perlembagaan, kedaulatan undang-undang, kesopanan dan kesusilaan, maka masalah perpaduan seperti tragedi 13 Mei 1969 tidak akan berulang lagi. Malahan, isu-isu seperti terpengaruh dengan faham liberalisme, penghinaan ke atas institusi beraja dan ancaman kuasa luar turut dapat diatasi. Diharapkan agar penghayatan terhadap rukun negara tidak lapuk ditelan zaman. Oleh itu, langkah-langkah dalam mengekalkan penghayatan terhadap rukun negara perlu dititik beratkan oleh semua pihak. Akhir kata, rukun negara bukan sekadar dihafal, malah perlu diamalkan sekaligus dapat membentuk peribadi yang baik. Itu sahaja daripada kami. Sekian, terima kasih.